Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah tuan, sebelum saya teruskan pengajian, saya nak iklan lah kitab Lataifut Ta'yid fi Tarjamati wa Ta'liqi ala Risalati Tauhid, iaitu kitab ini ialah kitab risalah Imam Arslan radhiyallahu anhu, dan boleh dikatakan inilah hikam yang antara hikam yang pertama lah, sebelum adanya hikam Imam Ibn Athaillah Sakandari, belum adanya hikam Imam Madian, belum adanya hikam Imam Haddad radhiyallahu anhu majma'in. Ini antara hikam yang awal lah, dan beliau ni antara ulama yang mana dikatakan sezaman dengan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah, iaitu Imam Arsalan, iaitu Imam Arsalan bin Ya'qub Ad-Dimashq. Jadi insya-Allah kitab ni ada satu hamba Allah, dia wakafkan sini ada kat saya 24 unit lah. Saya tak tahu dapat cukup tak? Jadi kitab ni beliau niatkan untuk kita buka untuk pengajian, tapi saya pun tak tahu pengajian mana saya nak buka. Tapi saya fikir tak apalah, saya letak je dulu, mana tahu ada rezeki ke kan, tempat Imam Din kan nak buka kitab ni ke. InsyaAllah kitab ni bagus sebenarnya. Kitab ni cuma perbahasannya mungkin agak tinggi sikit, tapi untuk tinggi itu maksudnya kepada orang yang tak biasa dengan tasawuf zauqi. Tapi biar orang dah biasa mulazamah, tarbiyah, sohbah dengan para guru, melalui tarbiyah tariqah ataupun tarbiyah suluk, insya-Allah mudah faham apa yang nak disampaikan oleh musannif kitab ini. Jadi insya-Allah ustaz boleh agihkan agihkan, lu tak cukup ni ada kereta dia lagi. Insya-Allah soal satu tak boleh soal 5 tapi tak apalah, insya-Allah tu akan datang ni, mungkin kita ada masa kita boleh buka lah untuk pengajian kitab insya-Allah. Ya, selang-seli macam tak munasib, pasal perbahasan dia mungkin kena panjang sikit. Panjang. Nanti saya bincang lah, tengok Imam Ridwan macam mana, ada masa lain ke apa ke, pengurusi dia insya-Allah. Kitab ni percuma tuan-tuan, tak perlu bayar. Tapi kalau tuan-tuan nak infak boleh lah kan, nak beri sumbangan sikit untuk tenaga penterjemah. Tenaga terjemahnya ialah Syekh Raja Ahmad Mukhlis, dan saya bantu sikit lah, itu kemaskan terjemahannya, ta'liq itu oleh Syekh Raja Mukhlis. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat yang baik dan banyak. Muslimat ada lagi tak? Dapat tak? Cukup tak? Betul? Tak cukup Biar kita ustaz kat belakang tekan yang lama sikit, ambil dalam 20 unit lagi, 20 unit atau satu rim tu, tengok InsyaAllah tuan, sambung balik pengajian kita di muka surat 47. Betul tak? Hukum adi ataupun hukum adat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk dalam perbahasan hukum yang ketiga, iaitu hukum adat ataupun dia panggil hukum adi. Hukum adat ni dia panggil sunnatullah lah. Sunnatullah bahasa orang putihnya law of nature, the law of nature, undang-undang alam. Kalau kena api tangan terbakar, kalau kena air basah, makan kenyang kan, kalau mengantuk tidur, itu lah. Itu dia panggil hukum-hukum adat. Jadi hukum adi atau hukum adat kebiasaan ialah menetapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menafikannya dengan sesuatu setelah berulang-ulang kali percubaan. Makan sekali kenyang tak? Okey, kenyang. 2 kali kenyang juga, 3 kali kenyang. Mana dah tahqiq pada akal, bahawa dengan makan jadi kenyang secara adat, bukan secara i'tiqad.
Kalau i'tiqad makan kenyang jadi rosak iman. Kalau makan tak makan berdosa, ataupun kalau tak makan mesti mati. Itu dah i'tiqad. Di sini hukum adat, di sini hukumnya harus saja berlaku secara adat. Iaitu kalau kita makan jadi kenyang, dengan berulang-ulang kali percubaan. Mandi jadi basah, berulang-ulang kali percubaan. Begitu. Contohnya setelah berulang-ulang kali makan dan dapat diketahui dengan adatnya kenyang itu dengan adanya makan. Orang ini demam atau pening kepala kan, makan Panadol 2 biji. Dia makan 2 biji, dengan sebab dia makan 2 biji itu Allah Ta'ala sembuhkan secara adatnya, secara urufnya dia sembuh. Maka itu besok dia kalau dia demam dia makan lagi 2 biji. Bukan secara i'tiqad. Saya kalau demam wajib makan Panadol 2 biji. Kalau tidak memang saya akan mati ataupun saya tak sembuh. Itu meyakini selain pada Allah itu ada yang memberi athar ataupun memberi kesan. Itu maka itu rosak, boleh rosak pada keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum adi ataupun hukum adat itu dilingkungkan ataupun diberi tambatannya kepada 4 bahagi, kepada 4 jenis pembahagian. Pertama, ada dengan ada, iaitu bila ada kenyang maka kita adanya makan. Bila ada kenyang dengan ada makan, biasalah kalau makan tu dia kenyang lah secara adat. Kemudian ada dengan tiada, iaitu seperti ada lapar dengan tiada makan. Ada lapar tu wujud. Lapar itu ada dalam perut kita, perasaan perut kita lapar. Sebab apa? Kerana tidak ada makanan. Kemudian yang ketiga, tiada dengan ada, seperti tiada kenyang dengan ada lahap. Tiada kenyang dengan ada lahap, iaitu dia ni makan 2 jambar pun tak kenyang, makan 2 pinggan tuan-tuan kan, 2 jambar makan, 2 dulang lah kira kan, tak kenyang. Macam beluan tu raya pula kan, tak kenyang-kenyang pula kan. Itu dia panggil lahap. Itu pun dia panggil nafsu bahamiyah, nafsu kekhinziran. Itu makan apa pun tak kenyang tuan. Ada dulu saya dulu sekolah main kan, ikut catering tuan-tuan. Orang susah, mak ayah nak cari RM10 pun payah tuan. Belanja 50 sen je. Ada satu pakcik tu, dulu kan catering mana ada catering apa ni, kita buffet kan. Dulu main jambar tuan-tuan. Orang jambar, ambil jambar tu, lauk nasi semua letak. Dia datang suara dia besar, saya ingat 2 kursi tempat duduk dia tu kan, besar betul orang ni. Dia datang, dia duduk atas meja, dia dah makan untuk keluarga ni. Dia panggil Nazi, dia panggil Nazi bukan nasi kan, Nazi tu kan. Hacik ni apa tu, dah tak sabar. Lepas tu datang panggil lagi, nasi tak cukup, dia kata. Anda ni kata. Saya kata, bang cuba tak layan bang tu, bila kan orang lain nak makan ni kata. Tapi ialah sebab kita caterer kan, entah je lah. Itu mana tuan-tuan makan pun tak kenyang-kenyang. Itu kalau kali compare tak tahulah orang tu beruang kan. Dia rezeki dia lah, rezeki dia. Masya Allah. Dan itu dah Allah tentukan banyak rezeki dia tu, itulah dia makan. Yang keempat, tiada dengan tiada, seperti tiada kenyang dengan tiada makan. Ini hukum secara adat lah. Secara adat tu berlaku pada manusia. Kalau kita secara adatnya, manusia ni kalau makan cili podeh kan, kalau Allah tak tentukan sunatullah tuan-tuan, mungkin jadi susah kepada orang ramai nak menjalani kehidupan. Maka Allah jadikan sunnatullah itu. Macam tu tuan-tuan. Kalau Allah tentukan pula hari ni cili, hari Isnin je podeh kan. Hari Isnin cili ni hanya podeh hari Isnin saja tuan-tuan. Maka hari Isnin lah masak lemak cili api tuan. Hari lain jadi manis pula, tak boleh. Jadi susah pada makhluk. Boleh saja Allah buat, tak ada masalah. Tapi secara secara ihsaniyah ataupun tahsinat. Tahsinat ni maksudnya perlakuan baik Allah pada kita tu ialah dengan menjadikan sesuatu itu mengikut uruf dan adat.
makan garam masin, makan gula mani, makan cili jadi pedih. Untuk mudahkan manusia tadi menjalani hidup. Ni hukum adat. Namun ada satu lagi perbahasan dia panggil khariqul adat. Khariqul adat, iaitu perkara yang mencari adat ataupun perkara yang bertentangan, berlawanan dengan adat. Maka ulama mengatakan di sini perkara hukum berlawanan adat ni pun wujud juga. Hukumnya harus juga. Mukjizat yang ada pada Nabi ni wajib ke harus? Wajib ke harus mukjizat? Harus saja. Harus saja mukjizat ini Allah bagi pada Nabi. Kalau Allah tak bagi boleh tak? Tak apa, tak ada masalah. Jadi ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah ni memandang mukjizat ke ataupun sunnatullah ke ataupun khariqul adat ataupun sunnatullah itu, kedua-duanya melihat keagungan dan kebesaran Allah. Kalau kita tuan-tuan hanya melihat keagungan dan kebesaran Allah ni pada apa? Khariqul adat saja. Tengok air, tengok kalaulah kita ni hidup zaman Rasulullah kan, bila nampak mukjizat barulah nampak kebesaran Allah. Tapi kita melihat air mengalir, nampak tak kebesaran Allah? Padahal kedua-duanya datang daripada Allah juga. Jadi pada ahlullah ni, orang-orang sufi yang tahqiq ma'rifah pada Allah ni, bagi mereka air mengalir ikut arus atau berlawanan arus, kedua-duanya daripada Allah, dan mereka hanya melihat kehebatan dan kudrah Allah di situ. Mereka tidak terkesan bila nampak benda khariqul adat, hebatnya Allah. Tidak. Perkara itu berlaku secara sunnatullah ataupun khariqul adat, mereka tetap meyakini bahawa yang kedua-dua itu berlaku dengan izin dan kudrah daripada Allah SWT. Itu berbeza dengan kita yang awam ni. Orang yang tahqiq, dia tak ada masalah. Air yang diminum, minum hilang dahaga, Allah hebatnya Allah, kan? Dia nampak Allah tu hebat sebab Allah yang menghilangkan haus, dia tidak melihatkan air. Ada orang minum air bergantang-gantang pun tak hilang haus, pun pada masa tu masih juga Allah yang memberi kesan. Jadi khariqul adat yang pertama ialah pada sisi yang baik, iaitu mukjizat. Mukjizat ini asal perkataan ni ajaza, iaitu lemah. Ajaz, ujuzun, lemah. Satu lawan kudrah ialah ajzun, iaitu lemah. Tapi mukjizat ini ialah apa? Mukjizat ini ialah perkara yang boleh melemahkan, perkara ataupun alat yang boleh melemahkan sesuatu. Satu mukjizat ini tujuannya Allah jadikan dan berikan kepada para anbiya alaihissalatu wassalam untuk melemahkan hujah-hujah orang kafir. Kerana tu kalau tengok mukjizat Nabi Musa, kan, mukjizat Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Tongkat Nabi Musa tu boleh dipanggil masa tu mukjizat, pada masa mukjizat maknawi yang jelas. Bila datang 10,000 orang ahli sihir, masing-masing bawa dua utas tali, kan, dua utas tali, maka dicampakkan setiap mereka itu dua utas tali jadi apa? Jadi ular. Jadi kalau 10,000 ular, 10,000 ahli sihir bawa dua tali, jadi berapa ribu tuan-tuan? 20,000 ular. Allah perintah Nabi Musa, wahai Musa, campak apa? Tongkat. Maka jadi ular. Jadi ular yang membaham ke 20,000 ular tersebut. Pada bayangan ahli sihir tadi, mereka hanya nampak tali saja, tapi kerana sihir mereka itu menyilap matakan orang tadi, melihat tu macam ular, tapi bukan ular, tu tali. Tapi bila ahli sihir melihat yang Nabi Musa campak tu bukan tongkat tapi ular betul, maka ahli sihir kata apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Terperanjat Firaun. Terperanjat Firaun. Ahli sihir yang dia biayai selama ni, yang dia bagi makan, bagi tempat tinggal, asrama, buat study dan sebagainya, tukar beriman pula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga para Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Terkejut. Diugut pada mereka ni, keluar kamu akan Islam. Maka dia kata tak nak keluar, mati pun tak apa, tak ada masalah, sebab dia dah melihat kebenaran tadi. Menjadi mukjizat ni buat Nabi Musa alaihi
salam. Itu tujuan. Jadi sisi pertama ialah mukjizat. Kedua ialah i'anah. I'anah iaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Contohnya kadang-kadang orang beriman ni walaupun dia ni tak adalah hebat dari segi ibadat tu, tapi pada masa yang sama dia berdoa dengan tulus ikhlas, maka Allah beri bantuan. Allah beri bantuan. Macam kisah saya tengok dalam ada satu WhatsApp tu kan, dia orang ni, satu orang ni dia merintih pada Allah, mohon pada Allah, ya Allah, isteri saya ni memerlukan sekian-sekian banyak untuk buat pembedahan. Maka datang imam masjid tu kata, tuan ni saya dah lama kat sini saya nampak ada masalah ke? Dia kata, ya saya ada masalah, saya memerlukan sekian-sekian nilai untuk bantu isteri saya buat pembedahan. Saya sekarang duduk tak ada tempat, saya nak mengadu pada Allah lah. Maka lepas masuk waktu tu datang satu orang jumpa imam tadi, kata, imam aku nak bayar zakat, dia kata, tapi tak tahu siapa nak bayar zakat. Aku nak bayar zakat, minta tuan uruskan. Berapa amountnya? Sekian. Terkejut imam tu. Kenapa? Amount dia tadi sama dengan orang tadi punya amount untuk membantu isteri dia pembedahan tu. Maka imam tadi terus pimpin dengan orang tadi bahawa tolonglah orang ni memang perlukan bantuan. Itu panggil i'anah, iaitu bantuan daripada Allah ataupun ma'unah. Bukan al-ma'unah tu ada. Memang al-ma'unah maksudnya memberi pertolongan, kepada hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas memohon bantuan kepada Allah. Yang ketiga ialah karamah. Yang ketiga ialah karamah yang harus terjadi para awliya, terjadi pada orang-orang soleh. Seperti karamah Imam Bukhari rahimahullah. Apakah karamah Imam Bukhari? Imam Bukhari yang karamah tuan sampai sekarang, walaupun dia dah tak ada kitab dia sampai sekarang orang pakai. Dia ada tak sekarang tuan? Dia tak ada, kitab dia orang pakai tak? Baca. Bahkan kitab dia adalah kitab yang paling afdal selepas Al-Quran. Kitab yang benar selepas Al-Quran. Lagi siapa tuan-tuan? Banyak cerita-cerita karamah seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Dia datang tak ada tambang, dia naik, dia lupa duit dia tertinggal. Naik kapal tengah-tengah laut, datang inspektor kapal tu minta duit kat dia. Saya terlupa buat duit, kata, kan sampai darat saya bagilah. Dia kata tak boleh, kau kena campak ke laut. Tersabar kan, nantilah bagi saya masa. Kemudian dia desak-desak, terus dia baca ayat daripada surah At-Talaq. Surah ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar, maka keluar daripada lautan tadi itu beberapa ekor ikan yang meletakkan mulutnya ada beberapa keping emas. Maka Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, dia tak ambil semua, dia ambil seekornya. Omeh bagi cukup lah. Lepas tu dia turun kapal tu, jalan kaki atas laut. Orang pun semua terbeliak betul kan. Itu tanda karamah. Tanda karamah. Namun itu bukan cita-cita para awliya. Cita-cita para awliya ini tidak bercita-cita karamah. Bahkan Imam Hasan Basri rahimahullah kata, dibimbangi karamah ni merupakan istidraj pada orang-orang soleh. Mereka ini, karamah ini berlaku apabila hajat mereka sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala untuk bantu dia dan bantu orang lain. Itu yang juga berlaku pada Sayyidina Sirri Saqati. Sirri Saqati ni siapa tuan-tuan? Sirri Saqati ni ialah pakcik kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Sirri As-Saqati, wali Allah besar, guru para sufi, guru para ahlullah, pembimbing ruhani di Baghdad masa tu. Dia terdengar masa tengah kuliah ni, dia tengah kuliah, tiba-tiba dia ulur tangan kan, ulur tangan keluar, tiba-tiba baju dia jadi basah. Dia ambil balik tangan kuyup. Tanya tuan guru dia, pasal tangan kenapa jadi basah pula baju ni kan? Dia kata, masa ada anak muridku hampir terlemas di lautan, maka dia munajat pada Allah, ya Allah, hantarkanlah seseorang bantu aku. Maka dia pun tersebut nama guru dia, Sirri Saqati, tolong aku wahai Sirri. Maka
Allah Ta'ala menyampaikan pendengaran tersebut, Allah Ta'ala buka jalan untuk bantu dia, ulur tangan, tarik dia, selamat. Itu berlaku, boleh berlaku. Itu banyak perkara yang berlaku. Karamah itu berlaku tuan-tuan semata-mata untuk memuliakan aulia tersebut, memuliakan orang-orang soleh tersebut, nak menunjukkan Allah Ta'ala bantu mereka ni. Kalau kita perang dengan dia, sebenarnya kita tidak berperang dengan dia, tapi kita sedang berperang dengan siapa? Allah. Itu ulama ni tuan, jangan kita cemuh, jangan kita sindir, jangan kita pandang sebelah mata. Dia ni di sisi lain dia ada fadilah dia, keistimewaan. 3 perkara itu berlaku pada orang soleh, dan juga 2 perkara yang boleh berlaku pada orang-orang yang toleh, khariqul adat juga. Yang pertama ialah sihir, amalan sihir. Tahu sihir kan? Sihir ni dia duduk sini tapi dia boleh bantai orang KJB kan. Sihir lah, mana benda bertentangan adat, boleh jadi pun dengan siapa? Izin Allah. Dalam pengajian boleh cakap tuan-tuan, jangan kita kat kedai kopi kata tak, sihir ni izin Allah juga. Salah lah, tompek salah perbahasan. Tapi dalam kuliah kita boleh kata pasal sesuatu takkan berlaku, tapi yang buat itu dia lah kena jawab. Yang buat itulah dia kena jawab. Dia buat sihir, dia merosakkan hubungan rumah tangga orang lain, merosakkan kerjaya orang lain, merosakkan piuk nasi orang lain melalui bantuan-bantuan daripada jin dan juga syaitan. Itu sihir. Yang kedua ialah istidraj. Istidraj, tak semahyang, tak bayar zakat, tak pergi masjid, buat maksiat tapi kaya raya, duit banyak, tak sakit, mudah je, melabur 150,000 dapat. Itu orang yang istidraj. Dia rasa pula Allah sayang dia kan. Dia rasa pula Allah sedang sayang dia. Surah Al-Fajr kan, apa tu ayat dia tu, lupa dah. Tuan carilah. Dia rasa dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tidak kan, padahal tidak, dia tidak dimuliakan pun. Besok dia nak mati kan, Allah tarik sekali kan. Itu yang akhirnya mati togak tuan-tuan. Mati togak lah. Pasal dia menyangka-nyangka bahawa Allah membantu dia, padahal tidak. Allah nak bertambah jauh. Tuan-tuan, nikmat dunia tuan-tuan sebenarnya tak ada apa pun tuan-tuan. Nabi kata kalaulah nikmat dunia ni ada sebesar, nilainya sebesar kepak nyamuk, nescaya orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air, walaupun ada nilai sebesar sebelah kepak nyamuk tuan-tuan, tak ada nilai pun. Bahkan Nabi kata apa, tak kala dunia ni dicipta, Allah tak pernah pandang pun apa yang ada dalamnya. Yang bernilai dalam dunia ni ialah amal soleh, ketaatan pada Allah, zikir munajat, hubungan silaturrahim, memperbaiki hubungan kita sama insan, memakmurkan masjid-masjid Allah. Ini yang ada harga di sisi Allah Ta'ala. Adapun dunia tidak ada apa-apa harga. Pasal tu Allah boleh bagi pada orang kafir. Jangan kita cemburu tuan-tuan, tak perlu sakit hati. Tengok orang ni apa, tak sembah Tuhan tapi rumah kaya, tak apa, memang situ itu terjali sifat rahman Allah, pemurahnya Allah. Allah nak bagi siapa saja tuan-tuan, terpulanglah pada Allah Ta'ala. Tapi nikmat iman dan nikmat Islam ni hanya mentajallikan sifat rahim Allah. Allah beri pada siapa yang dia kehendaki saja, yang dicintai saja, yang dia pilih saja beruntung dapat kalimah yang mulia ini. Baik, habis khariqul adat. Itu perkara-perkara yang mencari adat. Kemudian kita masuk dalam perbahasan sifat nafsiyah dan salbiyah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, iaitu maka Allah Ta'ala itu adalah wujud, iaitu ada. Kedua, qadim, sedia kala, baqi, kekal, mukhalifun lil khalqi, bersalahan dengan segala ciptaannya, bil itlaqi, iaitu dengan secara mutlak, tidak ada juz'iyah langsung pun. Allah Ta'ala ni sama dengan makhluknya. Boleh faham tuan, juz'iyah ni sebahagian lah, kulliyahnya seluruh.
Allah ni secara kulliyahnya ataupun juz'iyahnya tidak sama-sama pun. Tidak ada satu perkara pun yang sama dengan makhluknya. Maka keterangan di sinilah sifat nafsiah bagi Allah Ta'ala ada satu saja, iaitu wujud. Iaitu wujud pada, iaitu Allah itu wujud secara zat dan sifatnya yang ada pada zat. Mustahil adam, iaitu mustahil Allah tu tiada. Dalil Allah wujud dalam Al-Quran ialah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya min ma'in fa ahya bihil ard ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada perselisihan malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang melayari laut dengan membawa benda-benda yang manfaat kepada manusia, demikian juga pada air hujan Allah Ta'ala turunkan lagi dari langit, lalu Allah Ta'ala hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biakkan padanya daripada berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kekuasaan Allah, terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah Ta'ala, kekuasaannya, kebijaksanaannya, keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal. Ini sabit hukum akal tadi, mengenali kewujudan Allah. Jadi wujud Allah ni, wujud Allah ialah kalau setengah maksudnya wujud Allah itu ialah wajibul wujud. Kita dah bincang kan wajibul wujud tu apa. Kita refresh baliklah. Wajibul wujud ni pada zat ke pada akal? Wajib Allah ada. Wajib Allah ada pada akal. Pada akal. Kalau akal tak ada, kalau alam ini tak ada pun tentu Allah ada dah. Tapi kenapa kita katakan pada akal menisbahkan wajib Allah ada? Kerana kita lihat pada alam ini, jikalau alam ini ada, siapa pula yang mengadakannya? Tentulah Tuhan. Maka akal mewajibkan adanya Tuhan yang menciptakan alam. Mustahil pada akal alam terjadi sendiri. Faham tak? Mustahil akal Tuhan tak ada. Kalau Tuhan tak ada, siapa pula jadikan alam ni? Maka akal yang menetapkan wajib Allah itu wujud. Allah tu bukan dihukumkan Allah tu hukum wajib. Faham tak? Allah ni tak terkesan dengan hukum. Maksudnya Allah yang mencipta hukum. Allah yang mencipta hukum, yang menentukan Allah tu wujud pada akal. Maka akal menisbahkan kewujudan Allah. Maka Allah sendiri, bahkan dalam Al-Quran sendiri, Allah mentajallikan dirinya yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi ni. Tengok Allah cerita, Allah mulakan dengan langit dan bumi. Allah kata Allah cipta langit dan bumi. Tengok kapal-kapal yang berada di lautan, macam mana mereka berlayar, macam mana angin tu tunduk patuh pada perintah Allah, bagaimana awan tu. Allah tunjuk pada alam dulu supaya orang berfikir macam mana benda ni boleh jadi. Mesti ada pencipta. Maka akal mewajibkan, mengatakan maka alam ini wajib ada pencipta. Boleh faham tak? Boleh maka wujud Allah Subhanahu wa ta'ala ini ialah wajibul wujud, iaitu pada akal manusia. Mustahil Allah adam. Mustahil lah Allah tiada. Jikalaulah Allah tiada, siapa pula yang menjadikan alam ni? Ataupun siapa pula yang jadikan kita kat dunia ni? Di situ fungsi akal. Kena lihat last sekali Allah kata apa? La ayatin liqaumi yaqilun, iaitu merupakan apa? Alam ini merupakan tanda-tanda. La ayatin, la ayatun, lam tu lam taukid. Lam taukid, benar-benarlah ini suatu tanda. Benar-benarlah ini suatu tanda tentang kewujudan Allah. Boleh faham? Maka akal manusia juga berfungsi dalam mengenal Allah Ta'ala seperti dalil di atas.
agar mengenali Allah Ta'ala dengan jazm, iaitu dengan keteguhan. Dengan keteguhan. Kalau orang tanya kita, bang, Allah wujud tak bang? Kata, ya Allah wujud dah. Apa dalil Allah wujud? Tengok alam sudah lah kan? Alam dah sudah selesai dah. Tentu Imam Fakhr Razi rahimahullah, tuan, dia pernah tulis Dalailul Ilahiyah, dalil-dalil ketuhanan, kewujudan Allah. Tulis 1000 ayat Al-Quran, 1000 dalil daripada Al-Quran hadis tentang kewujudan Allah. 1000 dalil, tuan. Beliau ulama Imam Fakhr Razi ni, tuan, ulama yang hidup selepas Imam Ghazali. Imam Ghazali wafat 505. Lepas tu baru Imam Fakhr Razi. Imam Fakhr Razi ni memang hebat lah, gila-gila punya hebat, tuan. Memang hebat. Dia hebat, dia ni bawah sikit daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali dah memang super hebat lah. Ini memang pakar, bapak segala hebat lah, orang kata. Imam Fakhr Razi ni kedua, dia panggil mutakalimin fi kulli zaman. Betul, kitab dia sampai sekarang orang pakai. Imam Fakhr Razi, beliau pun mazhab Asy'ariyah. Beliau pun Asy'ariyah, tuan. Ini kita baru 7 kali pergi usrah, saya tak pakai Asy'ariyah ni. Saya tak pakai Maturidiyah ke, tak pakai. Ini orang sakit jiwa lah. Ulama dulu, Imam Ghazali pun Asy'ariyah, Imam Fakhr Razi pun Asy'ariyah, Imam Abu Bakar Baqillani pun Asy'ariyah. Ulama hebat. Imam Baihaqi, dia panggil Lisanul Syafi'i, iaitu lidah Imam Syafi'i, pun Asy'ariyah juga. Kita orang kan baru pergi belajar 2-3 hadis dengan tok guru mana, kata saya tak perlu Asy'ariyah ni. Ni dia tak ada metod lah, dia tidak ada kaedah dalam mengenal Allah Ta'ala. Imam Fakhr Razi datang pergi ke Mesir. Beliau ni Fakhr Razi ni bukan orang Mesir, dia ni orang Khurasan. Beliau ni adalah orang Khurasan, datang melawat Mesir. Jadi orang ulama Mesir datang, oi, Imam Fakhr Razi datang ni kat Mesir ni. Semua datang. Datang satu orang tua kan, ada orang tua duduk, perempuan tua lah duduk, wali Allah buta. Dia kata, kamu semua ni nak pergi mana ni? Kata, kita orang nak pergi masjid. Kenapa? Imam Fakhr Razi datang, kata. Oh, dia ni hebat ke? Hebat. Dia datang untuk apa? Oh, dia nak cerita pasal 1000 dalil tentang kewujudan Allah. Maka perempuan buta tu kata apa? Dia kata, tak cukup ke alam ni sebagai dalil? Dia kata kan, tak cukup ke alam ni sebagai dalil? Maka orang tadi pun, Masya Allah, ini perempuan lagi hebat. Tapi bukan nak bagi tu Imam Fakhr Razi tak hebat. Imam Fakhr Razi hebat, mendatangkan dalil tadi supaya mencerahkan kepada orang-orang zindik, mencerahkan kepada orang-orang yang zindik, orang yang tak percaya tentang kewujudan Tuhan. Bagi sisi wanita tadi, dia mahir juga, tapi sisi zauqiyah dia lah, zauq. Dia merasakan Allah ini wujud, menjiwai Allah ini wujud dengan melihat alam yang wujud. Alam ini kan dia dalil, Allah ni madlul. Alam ni dah dalil ni petunjuk lah tentang adanya Allah. Boleh faham tuan? Kalau tuan-tuan tengok asap berkepul-kepul, tuan-tuan nampak asap ke nampak api? Nampak asap, menunjukkan ada api. Macam tu lah lebih kurang. Jadi alam ni boleh katakan asap lah contoh. Jadi yang menjadikan alam ini ialah Allah Ta'ala. Akal manusia juga berfungsi dalam mengenal Allah Ta'ala seperti dalil di atas, agar mengenali Allah Ta'ala dengan jazam teguh tanpa keraguan. Tanpa, dengan akal ini, memang dengan akal menyebabkan kita berpegang teguh pada Allah tanpa goyang. Besok orang bagi 50 juta, bang, saya bagi abang 50 juta. Kenapa? Abang nak keluar Islam je, saya bagi abang keluar Islam. Abang keluar Islam, saya bagi 50 juta. Jangan cakap sekejap, kelip mata pun aku tak keluar. Macam tu lah. Punyalah jazam benda masa tu. Besok Dajjal datang pun tak goyang dah. Dajjal mengaku Tuhan, tuan. Pada masa tu pun kita pun kalau tak kuat iman, goyang juga. Ini kalimah Allah kecoh pun seorang pun tak goyang ni, apa hal kan? Ni kena ada sifat goyang sikit lah. Maksud goyang tu ada orang panggil apa, kewaspadaan, berwaspada.
Kalau kita bijak, ingat Dajjal tu lagi bijak daripada kita. Tapi dia kalah dengan orang yang ikhlas. Dia kalah dengan orang yang ikhlas, yakin pada Allah Ta'ala. Ulama meletakkan kaedah pada fungsi akal tersebut dengan kaedah yang diterangkan pada perbahasan hukum wajib akal, iaitu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, iaitu tidak diterima pada akal akan ketiadaannya Tuhan. Iaitu akal menetapkan tak logik. Dia kata sini ma la yatasawwaru, tidak ada tergambar. Kalau dalam bahasa terjemah dia, tidak tergambarlah oleh akal akan ketiadaan Tuhan. Gambar macam mana tu Ustaz? Gambar tu logik lah. Tidak logik lah pada akal Tuhan tak ada. Tak logik lah. Kita duduk rumah tuan-tuan, balik pada Gojo, buka, nak turun kereta, nak buka gate, tengok ada tai kucing depan kan. Tai kucing 3-4 tompok pula tu. Kita pun marah kan. Apa mana kucing, mana lah berak depan masai ni. Datang jiran sebelah, asal tu bang, kata, ni kucing mana berak ni, kata. Tak ada kucing tadi bang. Habis tu tai mana ni? Dia jadi sendiri tu bang. Memang orang tu orang gila lah kan. Betul tak? Kita cakap jangan cakap lama-lama orang ni kan, kau disembelih saya kan. Orang gila cakap tuan-tuan. Mana boleh alam ni jadi sendiri kan? Mana boleh alam ni jadi sendiri? Sudah tentu-tentu dah ada pencipta alam ini, iaitu Allah. Pada menetapkan sifat wujud ini, ulama' punya dua pendapat berbeza pada pemahaman akal, iaitu pada kewujudan, wujud ada itu ada dua perbahasan. Nama perbahasan ni saya datangkan sebagai suatu perbandingan saja, tapi bukan suatu kefarduan untuk tuan-tuan tahu. Seperti Al-Imam Abu Hasan Asy'ari menetapkan sifat wujud Allah itu ialah sebagai ainun zat, iaitu zat yang dapat dilihat di akhirat nanti. Contoh kan, contoh tuan-tuan nampak tak cawan ni? Nampak tak? Nampak. Maka ada cawan, ada tak? Ada lah, nampak. Itu kalau sisi Al-Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan, dan juga pendapat Al-Imam Abu Bakar Baqilani rahimahullah mengatakan wujud Allah itu ainun zat, dilihat. Wujud itu dilihat, ada itu dilihat. Ada itu dilihat dengan adanya zat. Bila zat tak ada, tak adalah. Jadi maksud zat tu, contoh cawan ni, cawan ini ada kerana ada zat cawan ini. Kalau dihilangkan, ada tak? Tak adalah. Faham? Namun berbeza sikit dengan pandangan Al-Imam Fakhruddin Razi dan juga beberapa ulama Asy'ariyah yang lain, dan juga beberapa ulama-ulama daripada daripada mazhab Maturidiyah, yang mengatakan wujud Allah itu ada itu lebih pada perbahasan hal saja. Itu perbahasan suasana ataupun keadaan. Suasana ataupun keadaan. Maka sifat ada itu tidak wujud. Maksud sifat ada lah. Maksud sifat ada itu makdum pada zat. Tidak ada pada zat, bukan tak wujud. Tidak ada pada zat. Contoh kita lihat sekarang, kita lihat ada ke kita lihat cawan? Kita lihat ada ke kita lihat cawan? Kita lihat cawan kan? Cawan tu ada tak? Okey, di manakah ada itu? Ini cawan, ada tu mana? Maka ada di sini ulama kata sekadar amrun i'tibar. Sekadar amrun i'tibar atau amrun i'tibari, ataupun sifat haliyah. Sifat keadaan adanya pada ada tu ada pada cawan. Maka itu perbahasan yang khilaf lah. Kedua-duanya betul je sebenarnya. Faham tak? Kedua-duanya betul saja. Cuma ini perbahasan daripada ulama. Nanti orang kata mana ada pada cawan ni? Dia tak ada. Dia ada pada akal, iaitu wujud fi zihni saja. Wujud pada zihin, bukan wujud fil kharij. Tidak wujud pada di luaran. Nak tunjuk ada, mana ada Ustaz? Tak nampak pun, ada nampak cawan ke? Maka cawan itu ada, keberadaan itu menunjukkan adanya cawan. Boleh faham? Kalau tuan-tuan tengok cawan tu berderai, pecah, betul tak? Kita akan kata cawan tu telah pecah. Pecah tu tak ada pun. Yang kita tengok objek yang berpisah-pisah daripada asal, kan berderai tu kan. Pecah tak ada. Pecah hanya wujud pada akal saja. Tinggi, cantik,
rendah, hodoh, itu hanya wujud pada akal saja, tak wujud pada zihni, tak wujud pada kharij. Tak wujud pada kharij, tak wujud, tak boleh ditunjukkan. Melainkan warna putih, boleh lihat warna putih ni, warna putih. Nampak tak? Nampak. Ada tak? Ada. Boleh. Kalau dia katakan kain lembut, kain itu lembut, lembut tu tak dapat dilihat, kita hanya tahu je kain tu lembut dalam akal kita. Tapi nak tunjuk lembut tak boleh, sebab kita akan tunjuk kain, akan tunjuk kain, yang hanya kain saja. Yang nampak ialah kain. Baik. Manakala setengah ulama' di antaranya, sekian dah habis cerita. Okey. Maka kedua ialah sifat salbiyah, iaitu sifat naqais, sifat yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala, yang bertepatan dengan dalil sama ada naqli dan aqli. Raja di bawah menerangkan 5 sifat salbiyah, yang diterangkan 5 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan sifat nafsiah ni ialah kita mengenali kewujudan Allah. Nanti orang tanya, Ustaz, kenapa kita kena belajar Allah wujud dulu, kenapa tak belajar sifat yang lain? Kan? Kenalah, kenal, mestilah kita kenal benda yang wujud, takkan kenal benda yang tak ada. Kan? Betul tak? Ustaz Ridwan kan, nak kahwin tak? Kan? Nak je. Ni budak ni lawa cambut ikan mayang, cakap 5 bahasa. Kan? Oh, lawa perempuan-perempuan mana? Oh, tu dah tak ada dah. Marah orang tu kan. Ceritalah benda yang dah ada kan. Jadi kita cerita pasal nafsiyah Allah dulu, kewujudan Allah, barulah kita boleh nisbahkan sifat-sifat yang ada pada Allah. Barulah kita kenal Allah, iaitu pertama kenal Allah itu ada. Kenal Allah itu ada. Jadi adanya Allah ni, dulu ada satu syekh kami, iaitu saya pernah jumpa satu ulama' lah, namanya Syekh Abdul Latif Said Fudah. Syekh Said Abdul Latif Fudah Hafizahullah pernah datang Seremban kejap dapat 5 jam dengan dia, dapat duduk dengan dia banyak, dapat borak. Beliau dalam tesis beliau tu, dia kata apa, tesis dia tu ialah dalil akal dalam menisbahkan Allah Ta'ala tanpa kewahyuan. Ada. Kalau tanpa wahyu pun sebenarnya akal masih boleh nisbahkan adanya Tuhan. Boleh faham tuan? Akal yang sihat lah. Maksudnya akal orang gila tak fair dah tuan-tuan. Budak kecil tanya, kau dapat kenal Tuhan tak? Dia pun tak ada, dia tahu aiskrim ke. Kan? Kalau tanya dia nak masuk syurga tak? Nak. Mesti dia nak je, betul tak? Masuk syurga nak apa? Saya nak pakai aiskrim ni cik. Ada tak aiskrim yang gula-gula kata? Berbeza dengan orang dewasa. Berbeza dengan akal orang dewasa. Orang dewasa kalau nak masuk syurga, nak. Awak nak syurga nak apa? Saya nak isteri ramai. Macam itulah. Nak bidadari, nak air sungai, arak macam dia nak. Kalau budak-budak tanya nak syurga tak? Nak. Dia nak gula-gula dengan aiskrim dia tahu dengan mainan berbeza. Jadi akal orang dewasa pun berbeza dengan orang gila. Jadi satu orang gila ni, dia ni keluar daripada taklif. Dia tidak dibebankan atasnya hukum syarak. Maksudnya kewujudan Allah ni, kewujudan Allah dengan akal dia menisbahkan. Dengan kisah Nabi Ibrahim kan, kisah Nabi Ibrahim AS naik atas bumbung rumah dia tengok bintang, dia tengok matahari, tengok bulan. Mula-mula dia disebahkan Tuhan, lepas tu dia tak disebahkan. Takkan Tuhan macam ni pula. Maka barulah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Itu dia mencari adanya Tuhan, adanya pencipta alam ini. Dan dalam pengertian Tuhan ini pun berbeza dengan etis dan orang agnostik. Saya dah bawa cerita kan, etis dan agnostik ni saya dah cerita itu. Tuan-tuan boleh faham nanti lah, boleh tengok balik rakaman yang lepas lah. Ada ingat tak, tahu tak etis dengan agnostik? Etis ialah orang yang percaya tiada Tuhan. Percaya yang tiada Tuhan. Dia percaya tak ada Tuhan, dia boleh datangkan dalil. Dia beriman, iman dia ialah tidak ada Tuhan. Macam itulah keyakinan dia tu, tak ada Tuhan. Orang agnostik pula tak tahu yang tiada Tuhan. Dia tidak tahu tentang adanya Tuhan. Itu agnostik lah. Dia tak tahu Tuhan ni ada ke tak ada, tak tahu. Dia lujah hidup dia kan. Itu beza. Jadi orang yang beriman pada Allah,
maka dia panggil orang yang beriman lah, orang yang sadiq, orang yang benar dalam kenyataannya, ataupun dia panggil monotheism, iaitu orang yang satu monotheism, atheism, agnosticism. Monotheism ni yang mempercayai ketuhanan yang tunggal. Itu yang sekarang isu kalimah Allah kan. Isu kalimah Allah ni berbeza. Ya, sekarang kita tengok orang Kristian pula sibuk nak pakai kalimah Allah kan. Allah kata apa dalam Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahawa Allah itu Isa, itu Nabi Isa. Memang jelas lah kafir dia, dah tahu lah betul Kristian ni memang kafir betul. Memang Allah kata dia nak samakan Allah tu dengan Nabi Isa kan. Jadi Allah ni kan, kisah satu orang lelaki datang jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ceritakan tentang Tuhan kamu. Tuhan kami daripada emas, Tuhan kami daripada sekian-sekian. Nabi tak jawab kan. Lepas hari ketiga Nabi jawab dengan wahyu, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Sifat pertama dah kantoi dah kat Katolik dekat Koptik tu kan. Dia panggil apa, Ortodok kan, Katolik Ortodok yang minta kan, Herod apa tu dia punya surat khabar tu, penggunaan Herod kan, Herod dengan gereja dekat Sabah kat Kelingau tu, penggunaan nama Allah itu dah kantoi dah, pasal dia menisbahkan Allah tu tiga kan. Allah kata laqad kafara allazi naqalu innallaha sulusus salas. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahawa Allah itu tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Ketiga-tiga ni sebenarnya Tuhan dalam satu. Sebenarnya tiga-tiga ni oknum je. Pelik macam mana ni tiga-tiga Tuhan, tapi tak disebahkan Tuhan, melainkan bila disatukan menjadi Tuhan. Itu dah pelik dah. Itu dah fikir apa benda dia orang cerita ni. Di situ dah kantoi dah. Maka tak sesuai lah nama Allah itu, yang Allah yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, disamakan dengan sulusus salas, tiga dalam satu. Tak sesuai lah. Jadi dia nak juga nama, tapi kenapa tak sibuk pergi jumpa orang Hindu guna nama Shiva jadi Tuhan dia? Kenapa tak sibuk? Pasal dia ada agenda lain sebenarnya kan. Dalam versi Tamil kan, Bible versi Tamil, dia terjemah pakai Tuhan juga. Dia tak Vishnu. Di mana letak Dewa Vishnu situ? Tak, Tuhan dia kata. Pergi buka versi Buddha, agak bahasa Cina, dia tak letak Buddha, dia letak apa ni, dia letak God juga, Tuhan juga. Berbeza. Kalau tuan-tuan tengok dari segi perbezaan bahasa pun dah lain. Orang-orang Yahudi kan, orang Yahudi panggil Allah apa? Panggil Tuhan Allah kan. Kita Allah lah, kita orang Arab, orang Islam. Orang Islam memang Allah lah. Allah ni Tuhan yang esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, la ma'bud bihaqqi, la ilaha illallah, iaitu Allah. Kalau kita tengok dari segi orang-orang Yahudi, panggil Allah, dia tak panggil Allah, dia panggil Elah kan, ataupun El. Ataupun kalau setengah daripada Aqdul Qadim, iaitu perjanjian lama, ada dalam kitab Taurat tu dia panggil Elohim kan. Ada satu kisah, ada satu cerita filem tu, The Book of Eli kan. Sebenarnya bukan The Book of Eli, The Book of Eli. Eli tu Allah lah, yang digelarkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi panggil Tuhan Eli. Sama tak dengan Allah dengan yang kita gunakan? Tak sama. Satu orang Yahudi, penggunaan El tu ialah Allah. Satu kita tengok Nabi Yaqub, dia panggil Nabi yang dipanggil Israel. Nabi Allah
yang mengenang Israel itu adalah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Beliau dia gelar Israel. Isra tu hamba, El tu Allah, hamba Allah. Kalau terjemah ke bahasa Arab dia bagi Abdullah. Nah, betul. Banyak Daniel, Mikael, Jibrail, Ismail, apa lagi, Hazkiel. Tu nama-nama yang diambil daripada agama-agama Yahudi. Nama-nama tersebut asal dah ada, dan tak sama dengan penggunaan Allah, tak sama dengan pergunaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lazim menggunakan Allah tu Tuhan yang esa, bukan Tuhan yang disembah oleh Yahudi, ataupun bukan Tuhan yang disembah oleh agama Nasrani. Walaupun asal mausulnya agama itu agama samawi, tapi perbahasan penggunaan tu berbeza dan pengertian tu berbeza. Kalau kita tengok dalam Malaysia ni, kemasukan bahasa-bahasa Arab dalam lingkungan orang Melayu tu lebih kepada istilah syarak, bukan istilah lughah. Kalau kita kata solat tu apa? Satu perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Tapi itu perbahasan solat yang kita faham. Kita tahu memang solat tu dalam bahasa Arab ialah doa ataupun puji-pujian, doa dan pujian. Tapi orang Kristian juga guna perkataan solat dalam marnabas dia, dalam terjemahan Bible menggunakan marilah kita bersolat. Tapi solat dia sama tak solat kita? Boleh tak digunakan solat tu digambarkan solat kita? Tak samalah. Tak sama, jangan gunakanlah doa. Marilah kita berdoa. Okeylah, doa semua pakai doa, kan? Ataupun boleh guna sembahyang lah, selesai lah. Orang Cina pun boleh guna sembahyang, orang Hindu pun boleh guna sembahyang, orang Kristian pun boleh guna sembahyang, orang Melayu pun boleh guna sembahyang. Tapi kalau solat lebih pada khususiah kepada orang yang Islam. Faham tak tuan-tuan? Kalau dia nak guna Jesus, gunalah Jesus, kan? Kita dalam Al-Quran terjemah kita Nabi Isa, tak terjemah pun Jesus, kita letak Isa juga, betul tak? Kita tak letak pun Jesus. Dia orang sibuk tuan, kerana ada agenda dia senang tuan, dia nak mengeliukan orang Islam, itu je. Mereka menggunakan perkataan Kaabah dalam ni, kiblat, menggunakan kiblat, perkataan kiblat dalam Bible, penggunaan nama Kaabah dalam Bible, penggunaan nama Allah dalam Bible. Ini saya tak tahu apa. Itulah kalau modus operandi dia, itulah sebenarnya dia nak mengelirukan. Kalau dia mungkin tak kelirukan orang-orang macam kita pergi masjid surau ni, dia kelirukan budak-budak lah, dia kelirukan anak-anak, ataupun dia kelirukan orang-orang yang tak belajar kitab-kitab ni. Tuan-tuan pergi Sabah Sarawak, Sabah Sarawak ni tuan, tak ada kuliah-kuliah maghrib macam kita ni tuan. Betul, kesian dia orang ni. Kalau ada pun masjid-masjid besar lah, masjid KK ke, masjid-masjid daerah besar. Kalau tuan-tuan pergi kampung-kampung memang tak ada lah, memang tak ada. Saya dah pergi dakwah ikut tabligh tuan-tuan, tengok memang tak ada dah. Harap jemaah tabligh lah pergi masuk kampung surau cerita pasal Allah. Jadi siapa tugas tuan sekarang nak memurnikan? Kita lah. Pokok asal tuan bukan nak betulkan orang Kristian tu, nak betulkan orang kita ni. Masalah akidah pun tak selesai ke tuan-tuan. Masalah akidah pun orang tua-tua kita dah tua pun nak belajar akidah. Belajar pula akidah kita awal budak di form 3 punya kitab macam tak baca kitab besar-besar lagi, itu belum kitab-kitab ilmu kalam yang lain. Kifaitul Awam, Syarah Bajuri, kitab Syarah Urhudi, kitab Syarah Matan Ummul Barahin, itu besar lah tuan. Itu kalau buka saya pun domam macam jadi kesimpulan tuan-tuan, pendidikan tu bukan bermula pada agama lain. Pendidikan tu bermula pada agama kita. Kesedaran tu daripada pegangan kita sendiri, akidah yang kita pegang ni. Kemudian dah kita tahu kesedaran tu, kita lah kena bela. Bukan bela dengan darah. Aku cakap, ayo Ustaz boleh mati, tapi yang nak mati pun tak kenal Allah, macam mana? Kan? Tapi nak memperjuangkan kalimah Allah, macam tu kena memperjuangkannya dengan ilmu dahulu. Perjuangkan dengan ilmu. Lepas tu kita ni ada saluran undang-undang. Baik. Dalam keputusan hakim Mahkamah Agung,
kita bukan perkataan Allah saja, ada 3 perkataan lain. Itu Kaabah, kiblat. Baitullah, Kaabah, Baitullah, Kaabah dan solat. Itu banyak sebenarnya bukan perkataan Allah. Tapi kalau kita kata paling sensitif Allah lah. Kalau kita Baitul Maqdis pun Baitullah juga. Tapi Baitul Muqaddis kan, Baitul Muqaddis sebagai kiblat kita yang pertama boleh juga. Tu kita pun tak adalah kita nak kecam sangat pasal kita pun pernah berkiblatkan ke sana. Namun bila disebut Allah itu tak sesuai lah Allah dengan kita. Kalau kita tengok sendiri, kita panggil apa, dalam hierarki tertinggi dalam kerajaan Malaysia, iaitu yang di-Pertuan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda kan. Baginda Sultan pun bila mengambil sumpah kan dengan Al-Quran, apa baginda, apa tuanku kata, wallahi wabillahi watallahi. Adakah sama wabillahi watallahi wabillahi wallahi wabillahi watallahi itu sama dengan Jesus yang gunakan tu, Kristian gunakan Allah tu? Nampak tak? Di situ nanti orang cakap, orang takut kristianisasi ni akan guna, tengok sultan kamu pun menggunakan perkataan Allah, ada dalam Bible kaya. Nampak tak? Dia akan jadikan itu sebagai satu aset untuk keliukan orang. Sepatutnya tak berlaku. Perlu ada memorandum. Tuan-tuan buatlah memorandum, hantar dekat pejabat mufti ke pejabat apa, menyatakan tidak setuju penggunaan kalimah Allah itu diguna sama dengan agama Kristian. Seolah-olah kita ni agama sama pula dengan agama Kristian. Kita sembah Allah, ni pun sembah Allah. Saya sembah Allah juga. Tapi Allah dia Allah kita sama. Jadi orang Islam mau keliru. Mana satu? Betul ni? Itu orang Islam yang tak tahu apa-apa lah, yang kosong. Ada orang Islam tak tahu apa-apa pun kan. Contoh pedaging dadah yang kawan saya yang saya rawat, ucap syahadah pun tak tahu. Dia tahu ubat dia cukup, ration cukup, tu je. Dapat dia punya haus cukup, selesai. Kau Allah ke Nabi Muhammad lantak kau lah. Dia tahu barang dia punya stok cukup, tu je. Ada orang macam tu. Ni orang ni orang tak sedar diri tuan. InsyaAllah. Baik tuan, kita ni benda ni perkara sensitif lah. Saya orang pertama tak menyokong. Dan kita berikut pendirian dengan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, iaitu Kerajaan Negeri Sembilan bersepakat menentukan bahawa agama selain Islam tidak boleh menggunakan kalimah Allah. Habis cerita. Jadi mana-mana orang tuan-tuan tengok mana gereja menggunakan perkataan Allah, report dia terus. Pada polis mana-mana bagi tahu ini tak boleh ni, dia mana gereja, mana orang. Kita bukan nak gaduh tuan, tapi benda ni jadi gaduh. Kita tak pernah sentuh agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Agama kau lah. Satu hari jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, aku masuk agama kau, tapi satu hari kau semayang ikut agama kita, besok aku semayang ikut agama kau pula. Turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tak menyembah apa yang kamu sembah. Wala a'budu ma abattum. Kami tidak juga menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kau, aku agama aku. Habis cerita. Ini sibuk-sibuk nak ambil kalimah Allah, letak dia tu, claim ni agama dia pula. Ini salah lah. Ini perkara yang besar lah. Benda ni kena selesaikan di peringkat bawah sehingga di peringkat tertinggi lah. Ini perkara berkaitan agama. Di Malaysia yang tu ada orang Melayu ni masih taat dengan Sultan lagi. Sultan A, kita A lah kan. Baik tuan, insyaAllah. Soalan ni Ustaz ini tahun 80 dah. Dia orang nak pergi sana. Mengenai Allah ni hanya tertakluk pada orang lain. Tapi Hakim Mahkamah sedang kata keputusan kabinet tu berlawanan dengan perlembagaan. Itu tak pasti lah. Ya, saya baca dalam. Yalah. Tapi secara jelasnya nama Allah tu tak sesuai lah dia guna agama lain. Contohlah tuan-tuan. Contoh kita letak satu orang nama lah. Contohnya nama Firdaus. Kita beri gelar pada seekor anjing, sesuai tak tuan? Nama anjing saya ni Firdaus. Anjing sesuai tak tuan? Sesuai ya. Firdaus tu syurga kan, asal ada anjing pula. Memanglah ada anjing yang akan masuk syurga, anjing Ashabul Kahfi. Tapi tak ada nama Firdaus pun. Tak sesuai lah.
Pokok cili letak nama manggis, sesuai tak tuan? Pokok cili lah, pasal lah letak manggis pula. Selesai itu. Allah yang kita gunakan, Allah yang asa. Sesuai tak letak nama Allah tu pada 3 dalam 1? Tak sesuai habis kita. Itu dah tak sesuai lah. Orang yang mengeluarkan tu pun letak nama pada seekor kura pun tak nak. Asal letak nama saya kat kura pula kan. Tak apa, dia tak mengganggu masyarakat. Boleh guna dalil tu pula. Dia tak mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tahu pula kau marah kan. Orang marah kan, orang Islam sekarang marah. Orang sekarang dah lah, orang tak ada kerja, tak ada gaji. Hidup sekarang lah keadaan tak semacam dulu. Tambah pula polemik yang macam ni, tak masalah. Allah ni tak selesai-selesai. Saya ingat lagi zaman Komanggo lagi, dia orang lawan, lepas tu masuk lagi pergi mahkamah. Dia orang mohon daripada mahkamah rendah pergi mahkamah tinggi tolak. Lepas tu hantar mahkamah rayuan kan, mahkamah rayuan pula tolak, pergi mahkamah persekutuan. Mahkamah persekutuan tu pun tolak tuan-tuan. Antara yang tolak tu pakcik saya, iaitu Tan Sri Datuk Sri Suradi bin Halim Umar. Beliau pun termasuk dalam antara beberapa orang ketua hakim mahkamah persekutuan yang menolak penggunaan nama Allah digunakan pada agama Kristian. Kemudian dia rayu balik masuk mahkamah tinggi Kuala Lumpur. Ni baru lulus pula. Patut dah tak ada cerita dah, mahkamah persekutuan dah selesai dah, dia rayu lagi hanya untuk gereja dan juga surat khabar yang seminggu sekali yang dia terbitkan. Herald apa namalah, Herald Tribune ke Herald Evangelist kan. Ni tu itu setakat pembacaan saya lah. Wallah ta'ala alam. InsyaAllah tuan kita sama-sama lah sambil hajat doa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala segera selesaikan masalah angkat COVID ni, wabak COVID ni, dan selesaikan masalah kalimah Allah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.